الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang banyak sangat yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang sentiasa syukur kepada Allah. Yang kedua, tentu semua pagi ini kita solat jenazah, insya-Allah sebagai satu iktibar pengajaran kepada kita lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kafa bil maut wa'idha. Cukup dengan kematian itu adalah pengajaran ataupun nasihat kepada kita. Itu semua kadang-kadang kita ralik, kadang-kadang kita lupa dengan kematian, dengan kehadiran kita solat jenazah, kurang-kurangnya boleh peringat kita kepada masa depan kita. Begitulah perjalanan hidup kita, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa. Hari ini orang lain, esok orang lain boleh jadi lusa kita dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan semua. Sebab itulah kehadiran kita dalam solat jenazah, pahala besar, dosa yang kedua-dua ialah yang besar sekali ialah sebagai peringatan kita kepada masa depan kita lah. Itu paling besar sekali. Dan insya-Allah untuk pagi ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan 10 awal Zulhijjah, kemudian apa yang sepatutnya kita isi dalam apa dia ni, dalam usaha untuk mendapat nilai tambah daripada Allah Subhanahu wa taala di 10 awal Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan semua kurnia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada masa, kadang-kadang ada hari, kadang-kadang ada minggu, kadang-kadang ada bulan yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betullah kita tuan-tuan semua hari-hari macam inilah. Kita sama-sama kita mau tak panjang kalau banding umat-umat dulu. Yang kedua, kekurangan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masa-masa ginilah kita akan cari, masa-masa ginilah kita akan ambil peluang untuk tingkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis tertua semua yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak ada amal soleh yang dibuat oleh mana-mana hamba lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum berkata, ya Rasulullah, kalau nak banding jihad macam mana? Dan amal soleh yang kita buat di 10 awal Zulhijjah yang dikatakan terbaik, bagaimana kalau kita nak banding jihad fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekalipun dengan jihad, kecuali orang yang pergi berjihad dan harta dia, jiwa raga dia, kemudian mati syahid dalam perjuangan, waktu memang tak dengan lawan lah. Terdapat semua teks yang kita akan bincang pada pagi ini berkaitan dengan apa dia kelebihan 10 awal Zulhijjah. Muslimin-muslimat sekalian, kalau kita tengok pada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cakna kepada umat, dia cakna atau prihatin kepada umat dia supaya apa dia ni supaya ambil kesempatan dengan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bina amal dia. Dalam hadis ini tentu semua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menggesa supaya apa dia ni kita perbanyakkan amal kita di 10 awal Zulhijjah. Tak kira mana-mana amal yang kita buat.
Kalau sebut amal soleh ni dia melibatkan apa dia ni, tak kiralah yang melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadat khusus ataupun amal soleh dalam bentuk kita dengan manusia atau dengan masyarakat. Dengan kata lain tuan-tuan semua, amal soleh yang kita buat, di mana pada hadalah ini kita sebut, dia tak tentukan mana-mana amal soleh. Yang penting amal yang kita buat, pertama sekali kalau sebut amal soleh ni dia menepati dua perkara lah. Yang pertama sekali, amal soleh ni pertama sekali nak kena amal soleh ialah apa ni, ikhlas dalam melakukan amal dia. Yang kedua, amal soleh ialah amal yang dibuat tidak bercanggah atau menepati kehendak syarak. Itu dikatakan amal soleh. Sebab tu dalam hadis ni tuan-tuan semua, seruan daripada Nabi SAW kepada umat dia lah, macam saya sebut tadilah, sya'nanya untuk melihat masa depan ummah, sya'nanya untuk melihat apa yang kebaikan pada ummah. Nabi SAW tengah pesan kita supaya kita ambil peluang tuan-tuan semua, apa dia ni, kehadiran 10 awal Dzulhijjah ini benar-benar buat makna kepada kita lah. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, siapa peringkat Nabi SAW mengatakan, hatta kalau pergi jihad kelik semula pun, amal yang kita bina di 10 awal Dzulhijjah memang hebat tu lagi. Kecuali orang yang pergi jihad kemudian mati syahid di medan peperangan, waktu memanglah tak ada nak lawan. Ini satu kemuliaan besar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni kepada orang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan semua, hari ini saya nak sebut beberapa amalan yang sangat-sangat digalakkan lah. Walaupun dalam hadis saya sebut tadi dia melibatkan segala amal-amal soleh, tak kira gapo-gapo pun. Cuma hari ini saya akan tumpukan beberapa amal soleh yang sangat-sangat digalakkan supaya kita bina di 10 awal Dzulhijjah. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, di antara amalan ataupun saranan yang disebut oleh Nabi SAW ataupun dibincang di kalangan ulama, antara amalan soleh kan, yang dicadangkan supaya kita perbanyakkan lakukan pada 10 awal Dzulhijjah ialah pertama sekali kita panggil zikrullah, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semua zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada zikir yang kita berbeza zikir, sama ada zikir dengan hati, satu lagi lah zikir dengan perkataan, satu lagi zikir dengan kata-kata lain, maknanya kita jaga kawal diri kita daripada terjebak dengan barang-barang maksiat ataupun kita melakukan nama-nama lain. Itu dia panggil zikir dalam bentuk perbuatan. Cuma kalau kita perhati pada hadis Nabi SAW tuan-tuan semua, Nabi apabila Nabi berbicara tentang kelebihan 10 awal Dzulhijjah, maka di sana ada zikir-zikir yang disarankan oleh Nabi SAW supaya kita banyak. Antaranya yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata fa'akthiru minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Di antara banyak-banyak zikir yang dicadang oleh Nabi SAW supaya kita perbanyakkan apa di 10 awal Dzulhijjah ni, kata Nabi fa'aksiru minat tahlil, perbanyakkanlah kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Tahlil ni la ilaha illallah lah, cuma orang Melayu sebut tahlil peringati nak marah mati lah. Tahlil ni satu ucapan la ilaha illallah. Ucapan ni cukup besar tuan-tuan semua di segi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Melayu panggil ngati ataupun kita panggil apa, tahlil lah. Dan banyak hadis-hadis yang kita dah bincang sebelum ni. Antara kehebatan tahlil ni tentu semua la ilaha illallah ialah apabila orang itu berakhir dengan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua sebenarnya bulan 10 awal Dzulhijjah latih diri kita supaya lidah kita ni basah dengan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila lidah ni basah sebut nama Tuhan, maka dengan mudah tu masa-masa lain kita akan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengharapkan tahlil kita ucap selalu supaya benda ni tak berat pula sampai saat akhir kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang berakhir hidup dia dengan ungkapan la ilaha illallah, dia berakhir hidup dengan la ilaha illallah tuan-tuan semua, maka dia akan dimasuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ucapan la ilaha illallah tuan-tuan bukan satu benda yang apa dia mudah sebenarnya. Yang kita rasa mudah dia akan sebut benda kita, tapi sebenarnya di akhir ini berdasarkan kepada amalan kita, berdasarkan kepada sebutan kita dan sebagainya, benda ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat-saat akhir hidup kita. Yang kedua yang Nabi saran ialah at-takbir, iaitu ucapan Allahu Akbar. Benda sebenarnya taklah banyak sangat, cuma kadang-kadang bukan mudah nak sebut lah. Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ucapan.
hati kita besar Tuhan dah, kemudian kita rasa tak puas hati lagi, kita sebut dengan satu kalimah Allahu Akbar, itu kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan semua di antara zikir-zikir pilihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita banyak sebut pada 10 awal Dzulhijjah. Yang ketiga pula tuan-tuan semua adalah tahmid, ucapan alhamdulillah. Kan? 3 perkara ni kalau kita boleh buat tuan-tuan semua, pertama sekali pahala dah besar dah besar. Yang kedua pula kita menyahut saranan ataupun wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita boleh banyak 3 perkara zikir ini di 10 awal Dzulhijjah. Tuan-tuan semua, kalau kita tengok dari segi kepentingan zikir lah, kan, yang kata zikir ni buat apa, kan, buat apa kita tak sebut benda lainnya, kan, buat apa kita tak bicara benda lainnya, kan. Zikir-zikir tu ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di segi pulangannya ialah apabila kita ingat Tuhan, Tuhan akan ingat kita. Kalau Tuhan besar sekali lah. Apabila Allah Ta'ala sebut ingat kita ni, kita faham sendirilah, di sana keberkatan, di sana rezeki, di sana penjagaan, di sana berbagai-bagai perkara yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam satu riwayat hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Tuhan kata ana ma'ahu idza zakarani. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kursi, Tuhan kata apa dia ni, aku akan bersama dengan hamba aku idza zakarani, apa dia berzikir kepada aku. Inilah kita nak dalam kehidupan kita lah. Apabila Allah Ta'ala ni ma'iyatullah ataupun Allah Ta'ala bersama ni, memang kita nak, semua orang nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama situ, dengan makna Tuhan akan jaga kita, pelihara kita dan sebagainya lah. Ini tuan semua di antara apa dia ni kaedah bagaimana kita nak apa ni pemerhatian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak Allah Ta'ala apa dia urus kehidupan kita dengan baik. Antaranya ialah kita perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ana ma'ahu idza dzakarani, katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku akan bersama dengan hamba aku apabila dia ingat kepada aku. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua, di antara amalan yang kita diajar supaya perbanyakkan di 10 awal Dzulhijjah, di samping amalan soleh yang lain lah. Cuma hari ini saya akan tumpu kepada beberapa amalan. Yang kedua ialah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita bertaubat tuan-tuan semua, istighfar, kan, sebab kita faham maknanya taubat istighfar pertama sekali dia adalah perangai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang beriman ni tuan-tuan semua, sifat dia, perangai dia sentiasa rasa bersalah dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, maka di antara ciri orang beriman adalah orang yang sentiasa tunduk, orang sentiasa mohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tengok Nabi SAW, tuan-tuan semua. Nabi manusia tidak berdosa, tapi Nabi ajar kepada kita bagaimana sikap seorang Muslim dalam kehidupan dia. Memang dia kena ada barang-barang yang disebut sebagai istighfar ataupun taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pernah dengar hadis sebelum ni, Rasulullah SAW sebut, ya ayuhan nas, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi 70 marratan wa fi riwayatin 100 marrah. Nabi SAW tuan-tuan semua tunjuk budaya kepada kita lah, kan. Apabila Nabi buat ni tuan-tuan semua, kita faham lah, Nabi ni adalah qudwah, Nabi adalah model kepada dalam kehidupan kita, kan. Nabi kata, wahai manusia, Nabi sebut dalam hadis ni, wahai manusia, wahai umat aku semua, wahai orang yang nak kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku dalam kehidupan aku, Nabi kata, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu hari itu Nabi kata 70 kali. Ada riwayat mengatakan 100 kali Nabi SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu semua Nabi bertaubat kepada Allah Ta'ala bukan kerana kesalahan, kan. Kita bertaubat ni kadang-kadang tengok dalam kehidupan Nabi, Nabi maksum, orang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Nabi bertaubat? Pertama sekali macam saya sebut tadilah, ini satu daripada ciri yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia rasa sokmo kebukaan, dia rasa sokmo dia taksir ataupun kekurangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua pula tuan-tuan semua, taubat orang yang tidak berdosa ni adalah Allah Ta'ala akan tingkatkan darjat, kan. Taubat orang yang tidak berdosa, kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tingkatkan darjat. Kemudian taubat Nabi SAW tuan-tuan semua adalah taubat nak ajar kepada ummah, ya, sebagai qudwah, sebagai contoh pada ummah. Nabi SAW orang tak berdosa boleh bertaubat, boleh istighfar sepanjang itu tuan-tuan semua.
apatah kita yang ponok dengan dosa ni, kita rasa perlu sangat kepada taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patutlah tuan-tuan semua kita pakai ambil kesempatan lah di 10 awal Dzulhijjah ni, dia besar sangat nilai. Amal apa dia ni, sama ada fardu sama ada sunat, dia tingkatkan derajat. Dan satu lagi lah, kita tinggal dosa. Kan, kita tinggal dosa pada bulan apa dikatakan oleh ulama 10 awal Dzulhijjah, begitu juga tuan-tuan semua. Kita meninggalkan menemukan juga akan digandakan nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi pula tuan-tuan semua, kita cuba mengelak daripada kesalahan lah. Saya tengok kadang-kadang akhir-akhir ni, walaupun 10 Dzulhijjah berapa semua, tapi tengok Allah kadang-kadang dalam WhatsApp ke, dalam apa dia ni, dalam TikTok ke apa semua, memang hebat ni orang ni memang jadi. Ni orang, dia celur orang, dia fitnah orang, dia kata kat orang. Kita rasa Allah, kita tengok kepada apa yang Nabi SAW saran 10 awal Dzulhijjah ni, kita rasa sedih kadang-kadang. Dan Nabi nak supaya kita basah lidah kita dengan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak supaya lidah kita sebab apa dia ni basah dengan benda-benda molek. Amal-amal kita basah dengan apa dia ni, dihiasi dengan amal-amal soleh. Tapi apa yang berlaku sekarang ni kita sebut tengok, okay, makin jadi kadang-kadang. Tahu-tahu kau nak nguni ni, kau jadi barang-barang gitu. Tak tahulah dia ambil kaedah mana, tak tahulah dia ambil hadis mana yang mengatakan boleh benda-benda gitu. Kadang-kadang pokok kita ni, kita takut tentang muflis yang akan berlaku di hari akhirat. Akhirat tuan-tuan semua kena ingat kan, kita rasa kita amal banyak sekali pun, kalau tak kena cara boleh jadi amal yang kita akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa yang disebut sebagai muflis kan. Dalam hadis yang kita pernah sebut bahawa ada di kalangan manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan banyak pahala-pahala yang dia bawa, pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, berbagai pahala yang dia bawa, tapi pergi sana tiba-tiba nyekik orang lain. Orang tu ambil, orang ni ambil, orang tu ambil, orang ni ambil. Oh ni sebenarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang muflis di negeri akhirat. Betul tak semua kita kadang-kadang kita dak kita ni tak banyak dah kalau mana amalan kita. Tak ada orang rasa dia amalan dia banyak. Hatta Nabi sendiri puasa kurang amalan dia. Sebabnya kalau amalan tak banyak, ambil kat orang pula. Kita beri memang bukan sekadar ambil kat orang, tapi kesilapan orang lain akan ditambah kepada kita pula. Orang ni paling kita bimbang. Sebab itulah Nabi SAW peringatkan kepada sahabat dia, kepada kita semua, supaya jangan jadi orang muflis di hari akhirat. Kemudian tuan-tuan semua, di antaranya juga ialah antara amalan yang disarankan supaya kita banyak pada bulan Syaban, bulan 10 awal Dzulhijjah, ialah dipanggil puasa. Kan? Khususnya puasa pada hari Arafah. Kan? Puasa maknanya kita boleh, sama ada kita, kalau kita boleh puasa, tak kira lah daripada awal ke apa semuanya kan. Cuma puasa ni sebahagian daripada amal soleh. Cuma dalam hadis Nabi sarankan supaya apa dia ni, kita puasa pada hari Arafah ataupun 9 Dzulhijjah kita panggil lah. Betul lah kalau tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan semua hadis yang dicerita, yang dirumus oleh isteri-isteri Nabi. Apabila isteri-isteri Nabi cerita, dia tengok kehidupan Nabi, dia cuba kongsi kepada kita kan. Dia boleh sebut inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita pun kadang-kadang kalau orang tanya, anak tanya gapo kah, nak nampak yang menunjuk sekali mu amal ayah kan. Sekali nak cerita kadang-kadang, kalau boleh ayah enggak awal subuh bangun dah, dia boleh cerita kepada anak dia kadang-kadang. Tapi nak tak jadi dalam kehidupan, tak boleh nak cerita kepada anak bagaimana amal-amal yang menjadi core kepada ayah kita dan sebagainya. Tapi Nabi SAW tuan-tuan semua, di kalangan isteri Nabi, dia telah buat satu rumusan. Dia boleh cerita bagaimana budaya hidup Rasulullah SAW. Dalam satu hadis apa dia ni diceritakan oleh para isteri Nabi SAW, dia kata kana Rasulullah SAW yasumu 9 Dzulhijjah wa yaum Ashura wa 3 ayyamin min kulli syahrin. Ada ini riwayat Abu Daud. Katanya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni memang sokmo kata dia. Nabi ni dia puasa pada 9 Dzulhijjah ataupun dikenali sebagai hari Arafah lah. Ini tuan-tuan semua rumusan daripada isteri-isteri Rasulullah SAW. Dia tengok ini amalan yang istiqamah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula ialah Yaum Ashura. Nabi puasa hari 10 Muharram, hari buat surah dia panggil tak. Melayu kita dia sibuk dengan buat surah, tak salah buat surahnya kan. Cuma amalan yang paling hebat sekali ialah amalan yang pada kita melaksanakan ibadat puasa, panggil puasa Ashura.
Kemudian yang ketiga, katanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi puasa 3 hari sebulan. Ini tuan-tuan semua antara yang disebutlah kebetulan kita 10 awal Zulhijjah ni tepat apa dia ni dalam masa apa dia ni 10 awal Zulhijjah ni antara bulan apa dia 9 Zulhijjah kita disarankan supaya apa dia ni melaksanakan ibadat puasa. Tuan-tuan semua puasa ni kalau kita nak tengok di segi apa kesihatan tu memang banyak sangatlah. Kan? Cuma saya nak bicara ni ialah dari segi apa dia di segi apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala khususnya puasa pada 10 awal khususnya pada hari Arafah. Okay, kita nak baca bab kesihatan memang banyak sangatlah melalui kesihatan. Sebab tu kalau ada kita sakit ke apa semua, doktor kata kena kurang makan, kena puasa ke apa semua. Ceritanya apa yang amal dia disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada pulangan untuk manusia. Okay, apa yang Nabi ajar kita kena ingat kan, tak menyusahkan kita, tapi dia ada pulangan untuk manusia. Sama ada benda tu dalam bentuk kerohanian ataupun dalam bentuk benda luaran dan sebagainya. Okay. Kita cuba tengok sikit dari segi nilai keimanan atau nilai kerohanian orang yang puasa pada hari Arafah. Kena ingat molek ni takut terlepas. Okay, kita terlepas semua bagi terlepas tu lah. Okey, terlepas semua kan. Tuan-tuan semua kita harap sebab kita memang takut mana tahun depan tak ada dengan Arafah ni. Cuma tahun ni kita pakai ikhtiar supaya amalan puasa Arafah ni berlaku dalam kehidupan kita. Apa dia istimewanya puasa Arafah yang menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu hadis yang disebut oleh keluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, kata dia daripada Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan wa saumu Ashura yukaffiru sanatan madiyatan. Istimewanya tuan-tuan semua puasa apa dia ni Arafah ni, Nabi kata yukaffiru sanataini, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapus 2 tahun dosa dia. Okey. Yang kalau tuan-tuan semua kita ni hidup tahun berapa tahun kita kan, kita yakin makna banyak kesilapan yang kita buat. Maka tawaran Nabi tuan-tuan tawaran untuk kita sebenarnya, bukan untuk Nabi ni, untuk kepentingan kita sebenarnya. Kesilapan yang kita buat sepanjang 2 tahun, iaitu madiyah tahun lepas, kemudian tahun kemudian akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 tahun ni banyak dah tuan semua. Kita bayangkanlah kita boleh puasa setiap tahun pada hari Arafah, betapa banyaknya apa dia nilai tambah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi ialah Allah Taala akan hapus dosa-dosa kita. Kita selalu bicara tuan semua, Allah Taala dia tahu apa dia ni manusia ni memang banyak kesilapan. Maka dengan rahmat Tuhan berbagai-bagai cara, berbagai amalan, berbagai apa dia bentuk apa dia ni tindakan dan sebagainya semata-mata untuk nak menghapuskan dosa-dosa manusia. Kadang-kadang dengan istighfar, kadang-kadang dengan sebab kita mari sembahyang masjid, kadang-kadang dengan kita hadir dalam majlis ilmu. Maka di antara yang kita bicara ini ialah melalui ini ada puasa Arafah ni, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut maknanya 2 tahun tu apa yang akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau tak saya lagi tak tahulah kan. Ini Nabi dah offer kepada kita, Nabi telah bagi saranan kepada kita kan, di mana dosa kita akan diampun dalam masa 2 tahun. Cuma timbul satu soalan sekarang ni, kalau dah tu hapus dosa akan datang kan, kita boleh buat dosa ke lagu mana? Orang lah ni kadang-kadang dia mikir gitu. Bapa dia mau tak jauh mana tahun dia kata kita puasa dah hari Arafah kata. Sebenarnya salah gitu tu. Hak betulnya gini, kadang Allah Ta'ala dah mengajar supaya kita dapat menjauhkan daripada kesilapan-kesilapan. Tahun-tahun akan datang Allah Ta'ala selamat di kita daripada terjebak dengan banyak benda-benda yang dikatakan salah. Waktu dikatakan apa dia ni keampunan tahun akan datang. Kemudian puasa Ashura pula Nabi kata yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa Ashura pula lepas daripada bulan ni kita akan masuk bulan Muharram ini. Tuan-tuan semua 10 Muharram ni Nabi kata dia Allah Ta'ala akan hapus 1 tahun kesilapan kita, kesilapan yang lepas. Bayangkanlah tuan-tuan semua kalau amal-amal lagi ni jadi budaya kita rasa insya-Allah moga-moga satu pembersihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan berlaku dalam kehidupan kita. Maka tuan-tuan semua ni antara sarannya apa dia ni yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh buat dalam masa 10 Zulhijjah apa dia 10 awal Zulhijjah ni, kita kata kita tak ada hari lain. Kalau kita nak puasa 1, 2 dan sebagainya, maka ambillah yang ke-9 ni, ia dikenali sebagai apa dia ni
hari Arafah. Kan? Inilah tuan-tuan semua besar sangat nilai yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan yang keempat tuan-tuan semua, di antara kategori amal soleh yang kita bincang, yang kita cuba usaha supaya tingkatkan apa dia ni pada 10 awal Zulhijjah, ialah as-sa'yu ila salah, segera ataupun sungguh cakna kepada sembahyang Jumaat. Kalau sebelum ni katakanlah kita sembahyang Jumaat pergi apa dia ni mazhab tak pergi langsung kadang-kadang, atau pergi pun tahiyat akhir dia katakanlah kan, kita cuba sungguh sikit kan. Sebab apa tuan-tuan semua, kesungguhan sembahyang Jumaat ni besar sangat kan. Ada satu riwayat mengatakan bahawa setiap kali kita pergi sembahyang Jumaat tu Allah Taala buat persiapan kepada kita dalam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang nak kahwin kan, sebulan tu pelami nasihat dah kadang-kadang kan. Tapi bagi orang sembahyang Jumaat ni tuan-tuan semua, sungguh ke sembahyang Jumaat ni Allah Taala dah siap dah tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya tuan-tuan semua, hadis yang selalu kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, man ghada ilal masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan minal jannati kullama ghada aw raha. Hadis sahih tuan-tuan semua, Bukhari dan Muslim hadis ni. Dan kita pahala kalau sebut Nabi ni hadis sahih atau pada Nabi ni, barang-barang ni bukan barang sembarangan lah. Bukan barang kedai kopi atau bukan barang dalam TikTok ke apa dak ni. Kalau sebut daripada Nabi adalah panduan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa siapa-siapa yang berpagi-pagi pergi masjid macam kita hari inilah. Alhamdulillah tuan-tuan semua kita boleh pergi masjid. Kan saya tengok abaji mau tukar muka apa, alhamdulillah. Yang satu apa dia ada satu benda yang terasa gembira sangat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang berpagi-pagi mari masjid. Tengok pagi orang duk relax tidur belakang kan. Kita mari pagi masjid. Atau mari sebelah petang pula katakanlah. Maknanya mari semua lah masjid pagi petang mari masjid ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'addallahu lahu nuzulan. Allah Subhanahu Wa Taala sedia tempat yang istimewa dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali dia jalan lagi masjid pagi ataupun petang. Gitulah tuan-tuan semua, apa dia ni kata lain kita faham daripada hadis ni, maknanya orang yang apa dia sungguh pergi sembahyang Jumaat ni adalah ahli syurga, lebih macam itulah. Itulah kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala terus kekal kita dalam suasana macam ni lah. Tak boleh buat benda lain. Antara benda yang kita boleh tekan adalah sembahyang Jumaat. Kita rasa kita boleh buat. Itu semua daripada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kemudian amalan berikut tuan-tuan semua, antara masalah yang kita kena cakna lebih ialah dia panggil tilawatul Quran. Kita baca Quran dia panggil. Baca Quran itu adalah lambang kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mana kita kalau kasih kita atas surat kadang-kadang puluh-puluh kali baca kadang-kadang. Macam orang tak ada WhatsApp dulu, kalau orang atas surat kadang-kadang banyak kali kita baca, sukanya barat. Saya pernah sebut dalam hidup saya ni, kalau saya dulu mengaji Mesir tak ada WhatsApp, tak ada apa-apa ni, surat sebulan sekali mari daripada orang tua. Setiap kali siapa tu memang bukan sekali, bulan banyak kali sipai pula. Kan nak ceritanya saya yang bagi-bagi gitu. Tak. Baca semua lah ni WhatsApp kan kita kan. Surat baca semua kadang-kadang sipai. Siapa lah saya balik Mesir pasal sipai surat yang ditulis oleh orang tua. Kan. Maka gitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kalau tanda kita sayang kepada Allah Taala ni, cinta kepada Allah Taala, antara ialah risalah Tuhan tu kita kena tengok. Risalah Tuhan tu kita kena apa, kita ambil perhatian lebih. Kan. Itu petanda makna kita sayang atau berkasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan kalau kita bincang Quran ni, sebab apa kita sungguh sangat Quran ni? Yang pertama sekali lah panduan dalam kehidupan kita. Kita jadi hamba Tuhan dalam hidup dunia ni, apabila sebab hamba dia ada ciri-ciri dia. Dia ada maknanya apa dia ni, kelakuan yang sepatut dilakukan. Maka Quran lah tuan-tuan semua diajar kepada kita bagaimana nak jadi hamba yang terbaik, bagaimana nak bina peribadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kehidupan dunia tuan-tuan semua. Kita secukup, mana kalau kita ada boleh faham macam tu jadi panduan kita cukup. Orang lain tak ada panduan macam kita ni. Kita Allah Taala tinggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tak ada, Nabi tinggal barang-barang gini. Ini dalam kehidupan dunia di mana Quran menjadi bacaan, menjadi panduan dalam kita mengurus kehidupan kita. Akhirat pula tentu semua ialah dia akan bagi syafaat kita. Kita selalu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata iqra'ul Quran. Nabi kata bacalah Quran, Nabi kata.
Kalau kita dengar hadis ni Allah Nabi siapa gitu sekali tu. Iqra'ul Quran, Nabi kata bacalah Quran. Boleh jadi dia tuju kepada kita learn ni, boleh jadi dah. Orang dulu memang rajin baca Quran ni. Kan? Tengok pada learn ni kadang-kadang Quran tak berapa beriman no. Itu mana yang kita nak bicara semua. Kadang-kadang WhatsApp tak baca tak sedap. Kalau habis bateri tu sanggup pergi rumah kecah bateri. Sanggup kadang-kadang cahlah kereta lah apa semua nak baca, nak bagi maklumat. Tapi beberapa orang tu semua yang rasa tak selesa hidup dia kalau dia tak boleh baca Al-Quran Al-Karim. Kan? Sebab tu dalam riwayat yang saya sebut Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Nabi kata kerana Quran di hari akhirat dia akan bagi syafaat kepada orang yang baca dan orang menghayati Al-Quran Al-Karim. Itulah tuan-tuan semua, kadang-kadang kita memikir aku ni layak untuk dapat syafaat Quran ni. Quran ni banyak lama 2-3 tahun tak turun daripada rock lagi, tak tahan kata-katalah. Itu satu persoalan masing-masing lah tuan-tuan. Saya tanya diri saya, tuan-tuan semua pakat tanya diri masing-masing, bagaimana ikatan kita, hubungan kita dengan Al-Quran Karim. Adakah kita layak untuk dapat syafaat Al-Quran di hari akhirat dengan kehidupan kita macam ni? Tuan-tuan semua, Quran ni besar tak besarnya, apa dia ni kita dah bicara semua juga, ialah kita hidup kita bersama Quran, kita tengok Quran, kita pegang Quran, kita baca Quran, kita menghayati Quran, semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pagi ini saya nak buat satu hadis tuan semua. Hadis ini selalu juga saya sebut, ialah tentang kelebihan Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, apa dia ni, lam harfun, mim harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nak cerita nilai orang baca Quran itu tu. Nabi kata apa dia ni, siapa-siapa yang baca satu huruf Al-Quran maka akan diberi satu kebajikan. Satu kebajikan tu apa dia ni 10 kali ganda. Dan Nabi kata, aku tak kata alif lam ni satu huruf. Alif lam ni 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim 3 huruf. Makna kita baca alif lam ni 30 kali ganda akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan tengok hari ni, klik cuba tengok kita baca Fatihah katalah. Berapa huruf? Cuba bila. Atau start daripada bismillah berapa huruf? Maknanya Fatihah yang kita baca satu hari itu banyak sekali nilai yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba hari ni kalau ada masa atau bila-bila cuba cek tengok berapa huruf, cuba bila. Bismillah tu bawah sehingga bawah semua tu 3 huruf, berapa huruf situ. Alhamdulillah tu pun 5 huruf tu. Alif lam ha mim da tu 5 dah situ. Bayangkanlah kalau Abi Waladhdallin itu betapa banyaknya nilai akan diberi oleh Allah Subhanahu. Atau alif lam apa dia Fatihah saja tuan-tuan semua kan. Bayangkanlah kalau orang boleh baca sujud sehari, kalau orang boleh baca satu muka surat sehari, kalau orang boleh baca apa dia ni 4 muka surat sehari dan sebagainya. Kan betapa banyak nilai tambah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi benda tu kalau berlaku pada 10 awal Dzulhijjah yang kita nak bicara ni. Yang kita nak bicara ni makna 10 awal Dzulhijjah, maknanya amal soleh yang kita buat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang saya bicara tadi lah dalam keadaan biasa atau 10 kebajikan. Bagaimana suasana ni berlaku tuan-tuan semua. Suasana pada 10 awal Dzulhijjah dia besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang amalan berikut tu selalulah doa kita panggil. Doa. Doa ni memanglah dalam menjadi budaya kita sebenarnya doa ni. Kita lagu-lagu mana pun pergantungan kita tak ada lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula doa ni tuan-tuan semua, kita kena yakin bahawasanya apa yang kita doa ni tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau berlaku di hari Arafah. Sebab itulah tuan-tuan semua, hari Arafah hari ke-9 kita cuba ambil kesempatan terbanyak tuan-tuan semua untuk perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menjalani kehidupan ni kadang-kadang ada benda-benda yang kita rasa berhajat sangat kepada betul. Semua berhajat betul dengan Tuhan belaka. Kadang-kadang sungguh-sungguh banyak perisaya payah kadang-kadang. Kita nak sangat supaya Allah Ta'ala permudahkan segala-galanya. Allah Ta'ala permudahkan diri kita untuk beribadah. Allah Ta'ala permudah kepada kita untuk bina keluarga Muslim. Allah Ta'ala permudah kita untuk bina anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan sebagainya. Itu di antara benda yang kita boleh selit oleh doa-doa kita.
Dan saya dah sebut tadi tuan semua, doa lagu-lagu mana pun kalau ikut syarat Allah Taala akan terima. Antara syarat doa adalah dengan yakin, kita doa dengan yakin. Kemudian kita jaga batasan-batasan syarat dan sebagainya. Kemudian kita jauh kita daripada benda-benda yang dah haram dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka confirm tuan semua doa kita akan diterima. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalasin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa mana-mana orang Islam yang berdoa, mana-mana orang Islam yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa tu bukan doa yang melibatkan dosa, dan doa tu bukan melibatkan memutuskan hubungan silaturahim. Maknanya dia berdoa dengan keadaan comel, jaga batasan-batasan dalam kehidupan dia dan sebagainya. Allah Taala akan bagi kepada dia salah satu daripada 3 perkara. Tentu semua maknanya doa lagu mana bukan dia menepati syarat, Allah Taala akan bagi dalam bentuk 3 perkara lah. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama sekali kadang-kadang Allah Taala bagi selalu doa kita. Kita minta Tuhan bagi selalu kadang-kadang. Ada sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kadang kita doa tengok Tuhan bagi apa yang kita nak. Itu berlaku dalam bentuk macam tu. Kita nak Tuhan layan selalu. Yang kedua kadang-kadang Tuhan terima dalam bentuk macam mana? An yadakhiraha lahu fil akhirah. Allah Taala sifat lewat sikit. Tak bagi selalu, kadang-kadang bagi akhir ataupun bagi di hari akhirat. Ini mengikut apa dia hikmah ataupun rahsia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sungguh-sungguh doa kadang-kadang kita doa tak boleh lagi kita sebab tu yang penting dengan putus asa. Banyak doa-doa kadang-kadang kita, contoh yang saya selalu sebutlah ialah doa apa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tu kadang-kadang doa kita minta Allah Taala wujuh berlaku anak-anak kita katakanlah. Pasal kita doa ni tak kahwin kita doa ni. Kalau mana kita tak kahwin kita doa ni. Dah baru kahwin kita doa. Tiba-tiba benda ni diberi oleh Taala saat-saat akhir hidup kita. Sukanya tengok anak berjaya berlaku. Sukanya tengok anak jadi orang berlaku kita panggil. Ini hasil daripada pikir awal kita berdoa kepada Allah SWT. Kalau ke mana? Sebelum kita nikah kita macam doa ni Rabbana hab lana min azwajina, padahal tak ada isteri lagi pada masa tu je Itulah tentu sebenarnya antara contoh apa dia ni. Allah SWT kadang-kadang bagi hajat kita lewat sikit, ataupun satu lagi kita bagi hajat di hari akhirat. Ada sungguh-sungguh benda kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi ni, boleh jadi Tuhan tahu kalau bagi dia ni buana ni kena bagi akhirat. Nak kaya Allah berkaya itu betul, kalau sampai kaya sungguh takut tak jadi orang tapi boleh jadi Tuhan bagi di akhirat. Satu lagi tu semua dalam bentuk penerimaan doa ni ialah Allah Ta'ala dia mengelak kita daripada terjebak dengan barang-barang yang ataupun jauh daripada musibah kita panggil. Itu tuan-tuan semua 3 bentuk penerimaan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena yakinlah. Kita kena yakin makna doa yang kita doa ni kalau kena nempati syarat, dan insya-Allah Allah Taala akan terima dalam bentuk salah satu daripada kita bincang tadilah. Sahabat radhiyallahu taala apabila dengar Nabi kata idzan nukthi, kalau gitu kita kena banyak doa kata sahabat. Dia dengar tentang penerimaan doa dalam bentuk berbagai-bagai ni, akhir sekali sahabat kata idzan nukthi, kalau gitu kita kena perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua kita kena yakinlah. Sebab ada dalam Melayu kita yang mau doa lama tak boleh juga dia kata. Dengar doa lama dah tapi tak boleh juga tu tanda kita tak tahu betul mana tu Kita tak khabar kadang-kadang Allah Taala bagi dia bentuk lain. Kadang-kadang orang lain kena musibah berlaku, dia tak kena musibah, boleh jadi kesal daripada doa dia sebelum ni. Tu bagi dalam bentuk macam tu. Jangan kecek macam tu, tak kena kecek gitu. Amor dekat doa tak jadi orang juga dia kata. Tak jadi juga dia kata gitu. Saya pernah dengar benda-benda gini ni. Itu satu dia panggil tak beradab dengan Tuhan kita panggil. Tak. Tuhan tahu keperluan hamba sebenarnya, kadang-kadang gini, kadang-kadang gini sebagainya. Yang penting saya dah sebut tadi, doa-doa kita insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara amalan soleh tuan-tuan semua yang berikut ialah kita panggil umrah dan haji dan umrah. Haji dan umrah kita buat tuan-tuan semua bulan ni, memang haji pun memang bulan ni lah. Umrah ketua umrah pula besar sangat nilai insya-Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam hadis tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila kita bincang buat haji ni, yang kita nak sekali haji mabrur kita panggil. Yang kita buat musim haji yang Allah Taala terima. Itu yang paling kita nak sekali. Bukan suka jadi orang panggil haji. Kalau tak say gitu kan, belalah kita panggil haji pun tak apa, yang penting maknanya doa haji kita diterima. Ada sungai kadang-kadang kita pergi haji dia pun tak panggil haji dia. Wah, tak sengaja nak sebut sombong dengan haji apa semua. Ada jenis manusia macam tu. Kita bukan masa isu haji ke apa, kita nak tuan semua supaya haji kita dikenali sebagai disebut sebagai haji mabrur, iaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata antara amalan yang paling afdal lepas daripada beriman kepada Allah, lepas beriman kepada Rasul, lepas daripada jihad ialah haji yang mabrur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada sahabat tanya, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, kata dia, apa dia amalan yang paling berkualiti sekali? Afdal, berkualiti lah. Sahabat-sahabat ni dia tanya Nabi, dia tanya amalan yang berkualiti. Dia tak panggil, dia tak minta amalan gitu-gitu dah. Kan? Amalan dia banyak, cuma dia nak yang paling Allah Taala suka. Nabi sebut, Nabi kata imanun billahi wa rasulih. Yang pertama amalan yang paling comel adalah beriman kepada Rasul. Itu yang pertama sekali. Kemudian sahabat tanya lagi, summa madza? Ya Rasul, patut gapo dia pula? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata jihadun fi sabilillah, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, summa madza? Rasulullah, gapo dia pula amalan lepas tu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajjul mabrur, iaitu haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan semua, Nabi SAW sebut tentang kelebihan umrah ni. Apatah lagi umrah yang kita buat pada bulan-bulan gini lah, pada hari-hari gini. Nabi kata al-umratu ilal umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Kan? Nabi kata di antara umrah dengan umrah yang lain. Tahun ni kita umrah, 2-3 tahun kita buat pula, kan? Di antara umrah yang kita buat tu, keampunan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah orang ada kesempatan, ada lebih dulu apa dia ada kemampuan dan sebagainya, dia buat umrah katakanlah. Di antara satu umrah dengan umrah lain itu, celah-celah tu keampunan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut, Nabi kata wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, haji yang diterima. Dan Nabi kata laisa lahu jazaa'il jannah, tidak ada habuan, tidak ada balasan kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nak kena haji mabrur ni tuan-tuan semua, antaranya ialah berlaku perubahan dalam kehidupan. Ya, sebelum pergi haji lagu lain, klik lagu lain katakanlah. Tapi kalau klik kau jahat tak ada apa tu. Kan? Maknanya pergi haji, kalau sebelum pergi haji itu riswah tak pakai. Alah balik tu memang jadi, tu tak ada apa ni. Kita berjabah haji umrah, ada haji yang apa dia ni, di mana tingkah laku kita berlaku perubahan apabila kita kembali kepada tanah air kita dan sebagainya. Sebab lagi buat haji tu tuan semua, dia lagi berdoa kepada Allah Taala. Dia buat benar-benar Allah Taala perintah dan sebagainya. Kesan daripada amal tu maknanya dia boleh tengok melalui peribadi dia. Sebab biasanya dia buat haji ni, kalau benar-benar haji terima, kata dalam satu riwayat mengatakan Allah Taala ampun dosa dia macamlah dia baru lahir dalam kehidupan. Maka itulah tuan-tuan, bila dia balik umur, maka di sana berlakunya perubahan dalam hidup dia. Kalau sebelum dia tak pernah sembahyang Jumaat, tengok dia sembahyang Jumaat. Kalau sebelum dia tak pernah suka mengaji, dia suka mengaji. Kalau sebelum dia tak suka mana buat kebajikan, dia selalu buat kebajikan dan sebagainya. Itu antara pencemahan mudah-mudah kita nak faham apabila satu orang itu diberi haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kemuncak tuan-tuan semua, Nabi kata haji mabrur adalah laisa lahu jazaa'il jannah, tidak ada balasan yang akan diberi oleh Allah Ta'ala kecuali syurga. Okey. Kemudian yang terakhir yang berikut pula ialah antara amalan yang disarankan supaya ialah amalan silaturahim, kita panggil hubungan silaturahim. Okey. Apatah lagi apabila berlaku di 10 awal Dzulhijjah tuan-tuan semua, silaturahim sebenarnya kalau tengok dari segi kemuliaan, Allah Ta'ala ikatkan rezeki dan keberkatan hidup melalui silaturahim. Kan? Kalau tengok dalam hadis Nabi ikatkan, Nabi cuba apa dia ni, Nabi sebut sebab rezeki dan sebab keberkatan hidup ni ialah melalui hubungan silaturahim. Kita kira apa lah mana silaturahimnya, tapi rupa-rupanya dia adalah punca kepada rezeki dan punca kepada keberkatan hidup. Bukan saya kata, dan Nabi kata. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi
wa yunsa'u lahu apa dia fi atharihi falyasir rahimah. Nabi kata siapa-siapa yang nak, Nabi kata siapa-siapa yang nak supaya diluaskan kepadanya rezeki, tak ada orang tak sen, semua nak rezeki berlaku tak. Email tak apa lagi dia, tak apa, yang penting nak rezeki dia kata. Apabila kita bicara rezeki itu sama saya selalu sebut makna bukan hanya sekadar kebenaran lah. Kemudahan agama itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata siapa-siapa nak diluaskan rezeki, kemudian diberi keberkatan dalam hidup dia, falyasir rahimah, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Kan? Dia binalah hubungan silaturahim. Cuma sekarang ni timbul satu soalan, lagu mana Ustaz dalam Islam kita nak hubung silaturahim ni? Kita selalu dengar silaturahim, lagu mana caranya? Maka di sana ulama telah perturunkan beberapa kaifiat atau cara kita nak bina hubungan silaturahim. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, yang paling comel sekali ialah kita sambung orang yang putus hubungan kita. Ini payah sekali. Ada balah kita, ada beradik balah kita, ataupun sepupu balah kita, kita sambung dengan dia. Melayu tak boleh demo kita tak demo tak sempat kita keluar tak. Tu orang Melayu kita kan, dia tak saya pahala kan. Demo tak saya kita tak nak salah. Sini tuan-tuan semua, maknanya orang yang keluarga kita yang ada masalah kita kan, kadang-kadang tak sewi kita balah kita lah. Biasa balah ni kadang-kadang berlaku dengan sebab harta, kadang-kadang masa mak ayah dah tak apa lagi, masa mak ayah tak ada dah mula berana, kadang-kadang balah dah tak tegur siapa kadang-kadang. Maka orang paling baik kata Nabi SAW ialah orang sambung kepada mereka yang putus hubungan dengan dia. Bukan kalah tuan-tuan semua. Orang Melayu kata dia kalah. Oh kalah kawan dah mai jumpa kawan. Tak, ini istilah orang Melayu kan, tapi dalam Islam bukan macam tu. Okay? Kita nak kebajikan, kita nak kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sanggup walaupun makna orang tak suka kita, orang benci kita, orang balas kita, sanggup pergi juga demi untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bagi-bagi ni payah, tambah-tambah orang Melayu kan. Orang Melayu kalau ada balas payah sangat. Tak macam orang Arab. Orang Arab balas tu memang minta tolong dia boleh baik lagi. Kita ni sini sikit-sikit sama hidup tak kecek kadang-kadang. Itulah tuan-tuan semua, kalau kita boleh buat benda-benda gini, dalam hadis sebut orang yang paling baik al-wasi, Nabi kata ialah orang yang sanggup bina hubungan walaupun dengan orang yang putus hubungan dengan dia. Kalau ni banyak kadang-kadang keberkatan, kadang-kadang kita tak nampak keberkatan dalam hidup ni dengan benda-benda gini kan. Cuba tengok orang yang suka balah adik-beradik, orang yang suka apa dia balah dengan keluarga dekat-dekat dan sebagainya. Cuba tengok macam mana kehidupan dia. Kadang-kadang nampak dia kaya tapi tak senang hidup dia pun. Sebab apa yang berlaku dalam kehidupan dia tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang cabaran tuan-tuan. Yang pertama ni mencabar sangat-sangatlah. Macam saya sebut tadi lah, balah kawan tak kisah, dan orang tak sebaik tak apa. Itu ujuh kita, ataupun itu dah antara poin yang selalu kita guna masa sekarang ni. Yang kedua di antara bentuk silaturahim adalah kita bagi sedekah katakanlah. Nampak anak saudara apa dia ni tak ada duit ke apa semua, kita bagi sumbangan, kita ngaji ke apa semua, itu kita panggil silaturahim. Sebab kita sedekah kepada keluarga yang dekat ni akan dapat 2 pahala. Kalau mana orang jauh so pahala sedekah ya. Orang dekat ni dia boleh 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala silaturahim, yang kedua ialah pahala sedekah. Tapi kita kadang-kadang dengan keluarga ni ada berat, dengan orang lain belanja semua kadang-kadang kan. Tapi dengan adik-beradik, dengan sepupu dah payah. Tukar habis dalam hidup kita. Ada kata abahmu enggak Allah dengan orang lain, enggak Allah suka sangat buat kebajikan, belanja semua orang lain. Tapi dengan anak nak beri nasi sebuku payah kadang-kadang kan. Ataupun dengan wari-wari kadang-kadang taklah mana. Tak ada sini tak, cerita ni tempat lain kan. Makna gue melakukan macam tu kan. Ya tak khabar makna tu semua dengan anak beranak ni kadang-kadang kan, dengan keluarga dekat ni nilai tambah akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah anak saudara kita anak kan miskin, nak ngaji tak boleh, katakanlah kita ada duit sikit kita bantu dia. Nah, ini antara apa yang dikatakan kaedah atau cara untuk membina silaturahim. Yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah kita menggalakkan keluarga kita melakukan ketaatan. Bukan sekadar sign lah, kita bagi nasihat dia, dakwah dia dan sebagainya kan. Kalau dia nampak dia jauh dengan Tuhan aja, kita ajak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nampak dia malas sembahyang apa, kita bagi nasihat. Kemudian yang keempat pula ialah
kaedah kita bina silaturahim, kita cuba baik antara keluarga yang berbalah, bekerja di batu api lah. Ni kita masuk waktu kita molek dah mau tak balah. Kita jadi pada pendamai, kita panggil berdamai. Katakanlah sepupu sama sepupu ni balah, katakanlah, atau adik-beradik balah, kita jadi orang tengah. Lepas tu kadang ada sengah-sengah keluarga, kadang ada orang, satu orang tu memang dia jadi pencantum, dia panggil. Ada sengah-sengah berlaku macam tu, dia dengan sebab dia boleh kupu anak beranak, dia boleh tu sah. Kemudian yang akhir sekali tu semua ialah kita memperkuatkan hubungan di kalangan keluarga. Boleh berlaku dalam bentuk berbagai-bagai lah. Kadang-kadang semua rela ni dia sewa satu resort atau apa semua, panggil anak beranak semua, kadang-kadang kupu setahun sekali. Ada semua kadang-kadang dalam bentuk buat makanan, buat bawah dia akan utama keluarga dulu. Dia boleh jumpa anak beranak ke apa semua. Sebab lah ni kita tu semua, sebab silaturahim, hubungan silaturahim kadang-kadang jarang berlaku. Kadang-kadang tak kenal pun ada. Hatta anak saudara pun tak kenal kadang-kadang. Tamu-tamu sepupu kau tak kenal lagi. Maka kadang-kadang ambil kesempatan untuk nak bina hubungan ni, dia buat majlis ke apa, panggil makan ke, ya, utama panggil anak beranak mari. Ini tentu semua di antara kaedah yang dibincang di kalangan dibincang dari syarak. Kita kena kuat hubungan antara apa ni dalam bentuk berbagai-bagai lah. Tamu-tamu dunia lah ni pula kadang-kadang telefon tak jadi mana juga, walaupun kemudahan lah. Kalau telefon kau sekali seminggu sekali, kau telefon rumput saudara ke, telefon ke adik-beradik ke, telefon ada pun boleh juga, tuan-tuan semua boleh buat apa-apa gitu. Tapi kemudahan lah ni kadang-kadang banyak menyebabkan manusia ni tak jadi kadang-kadang. Dulu walaupun tak ada hubungan, tak ada kemudahan ni, kadang-kadang pergi ziarah keluarga ni, pergi kereta, sewa kereta, taksi pergi. Ataupun nak kereta api tu kadang pergi jalan. Penuh anak beranak pergi jalan murah. Lah ni tak apa mana lah ni dia. Lah ni kalau pergi pun ayah ngamuk, anak-anak duduk rumah belaka. Tak sibuk belaka dah kan. Itulah tuan-tuan semua, kita bila kita faham tentang silaturahim, sama-samalah kita pakai ikhtiar supaya apa dia benar ni berlaku rupa yang besar nilai Allah Taala. Sehingga dalam hadis saya sebut tadi lah, Allah Ta'ala ikatkan rezeki kita, Allah Ta'ala ikatkan keberkatan dalam hidup kita melalui silaturahim. Dan akhir sekali tu semua, antara amalan yang kita boleh buat ialah di 10 awal Dzulhijjah ni perbanyakkan sedekah. Dalam bentuk berbagai lah. Tak kira banyak mana pun, yang penting amalan sedekah tu tetap menjadi amalan kita kan. Antara saya nak sebut jangan ringkas tu, amalan sedekah ni banyak benda lah. Pertama sekali Allah Ta'ala tingkatkan apa dia di segi kebajikan. Sikit tu bagi banyak, sikit tu bagi banyak. Yang kedua pula ialah tuan-tuan semua, sedekah ni adalah dia panggil taghfirus sayyi'at. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hapus dosa melalui kita sedekah. Macam tadi saya sebut dengan berbagai-bagai kaedah yang Tuhan ajak kita, bagaimana nak hapuskan dosa, bagaimana nak membersihkan kita daripada kesilapan. Antaranya ialah melalui apa dia, melalui amal sedekah. Kemudian yang ketiga atau sedekah ni ialah dia panggil nailul barakah fil hal. Allah bagi keberkatan, berkatan dalam hidup dia. Kemudian yang tiga pula ialah yang keempat tu semua ialah apa ni, sedekah ni Allah Taala selamat daripada kejahatan. Antara kejahatan yang disebut Nabi SAW ialah sedekah ni tadfa'u mitatas su'i. Sedekah ni Allah Taala akan elok di kita daripada mati tak comel. Mati tu semua adalah kesimpulan kehidupan kita lah. Kalau ibarat apa dia ni, main bola macam saya sebut mana semak terakhir, gol terakhir tu, gol kemenangan kita panggil. Maka manusia ni benar ataupun berjaya tak berjaya, dia desa akhir lah kehidupan dia. Sebab itulah dalam riwayat mengatakan orang yang jadi budaya sedekah dalam hidup dia ni, Nabi SAW mengatakan tadfa'u mitatasu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia ni akan selamat diri dia daripada mati tak comel. Ataupun disebut sebagai su'ul khatimah, mati tak comel. Dan banyak lagi tuan-tuan semua kita tengok dalam bab sedekah ni, kadang-kadang doa daripada malaikat. Sedekah waktu pagi, petang dan sebagainya, nak doa oleh para malaikat. Kemudian yang penting juga ialah tuan-tuan semua, sedekah ni Allah Ta'ala akan bersih harta kita dan bersih orang yang bersedekah. Itulah. Itulah tuan-tuan semua di antara benda-benda yang dibincang di kalangan dibincang dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan amalan sedekah. Itulah tuan-tuan semua yang kita bincang pada pagi ini, sebahagian daripada amal soleh yang kita fokus dalam 10 awal Dzulhijjah. Dan kita tak menafikan di sana amal soleh lain pun kita boleh buat. Cuma saya fokus kepada beberapa amalan kita rasa penting sangat benda ni supaya berlaku dalam kehidupan kita lah. Itulah saya rasa tuan-tuan semua untuk pagi ini
sama-sama kita ikhtiar supaya 10 awal Zulhijjah ini adalah peluang terbaik untuk kita bina amalan kita, peluang terbaik untuk kita kita panggil mendapat nilai tambah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-sama kita pakat mengelak diri kita daripada terjebak dengan barang-barang maksiat, sama ada perkataan, sama ada perbuatan, supaya kita sentiasa dapat keberkatan dan dapat faedah yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala di 10 awal Zulhijjah. Itulah satu semua yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Moga-moga Allah SWT bagi manfaat dan Allah Ta'ala bagi taufik kita memudahkan apa yang kita bincang pada pagi ini untuk kita hayati dalam kehidupan kita, insya-Allah Ta'ala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.